Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 4 Disember 2024. Kerjasama antara Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mampu memacu Kota Kinabalu menjadi sebuah bandaraya pintar, lestari dan maju sekaligus dapat bersaing di peringkat global. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata sebagai ibu negeri Sabah, Kota Kinabalu bukan sekadar pusat pentadbiran tetapi juga pusat ekonomi, pelancongan dan inovasi teknologi. Katanya kerjasama antara DBKK dan MCMC menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU untuk pelaksanaan program Bandar Pintar adalah langkah tepat ke arah merealisasikan visi Sabah sebagai negeri yang memacu pembangunan mampan melalui digitalisasi. Dato' Haji Ji berucap demikian sempena majlis menandatangani MOU antara DBKK dan MCMC di Kota Kinabalu. Melalui MOU ini, liputan internet akan ditambah baik di seluruh kawasan Kota Kinabalu bagi menyokong perkhidmatan digital kerajaan negeri dan penyediaan infrastruktur di lokasi pembangunan yang dipersetujui. Dalam konteks kerajaan negeri pula, 41.75 juta ringgit diperuntukkan kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Pusat Kemahiran dan Teknologi Sabah SSTC dan Pusat Kreatif Ekonomi dan Inovasi Sabah SINIK bagi melaksana kursus penguasaan bahasa, latihan kemahiran sains, teknologi dan inovasi pada tahun depan. Turut disediakan sejumlah 10.5 juta ringgit sebagai usaha pendigitalan perkhidmatan awam negeri. Ini termasuklah sistem pengurusan sumber manusia, peningkatan portal dan perkhidmatan digital Sabah serta inisiatif tambahan lain yang akan menyokong transformasi pendigitalan sektor awam. Selain itu, dalam usaha meningkatkan capaian liputan internet, kerajaan negeri merancang untuk memasang peranti Starlink di 300 lokasi di seluruh Sabah yang masih belum mendapat liputan internet. Seramai 14,209 pegawai dan anggota pelbagai agensi bersiap sedia menghadapi bencana banjir di Sabah. Selain itu, 1,456 aset disediakan agensi terbabit termasuk 16 logistik udara sepanjang tempoh monsun Timur Laut MTL yang dijangka berterusan hingga awal tahun depan. Menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Muhammad Yusof Samad, antara agensi terlibat APM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat serta agensi negeri berkaitan. MTL yang bermula awal November lalu dijangka berlarutan hingga Mac dengan hujan lebat diramal berlaku di pantai timur Semenanjung, Sarawak serta Sabah dan boleh mengakibatkan banjir di kawasan rendah. Muhammad Yusof memberitahu anggota APM bersiap sedia di semua daerah termasuk 10 daerah kecil di Sabah yang bermula dari Zon Kudat, Kota Kinabalu, Beaufort, Keningau, Tawau dan Sandakan. Secara keseluruhan untuk logistik, untuk APM saja, untuk darat, kita ada lebih kurang pelbagai lah termasuk lori, ambulans kami dengan 4x4. Secara keseluruhan untuk aset APM berada dalam keadaan siap siaga dan baiklah. Beliau ditemui pemberita selepas majlis pentauliahan pegawai kadet Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam Kor Sispa Universiti Malaysia Sabah UMS. 57 anggota Kor Sispa UMS ditauliahkan dengan pangkat Lieutenant Muda selepas berjaya melengkapkan 5 kursus wajib sepanjang penglibatan di bawah modul latihan pertahanan awam di universiti berkenaan. Kesemua mereka akan ditempatkan di lokasi tempat tinggal masing-masing sebagai persediaan mendepani sebarang bencana dan kecemasan. Keluarga terjejas kebakaran di Kampung Muhibah Tawau Isnin lalu akan dipertimbang untuk mendapat bantuan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Dewan Undangan Negeri Dun Kukusan sudah diminta membantu 3 ketua isi rumah KIR terlibat untuk membuat permohonan. Telah saya cadangkan juga kepada pihak unit PPM untuk mengatur permohonan seterusnya agar kita dapat membantu rumah SMJ. Ya, rumah SMJ kerana mereka sudah pun memiliki tapak tanah ini dan memang pun asal daripada kampung sini dan ini adalah usaha yang kami boleh fikirkan di peringkat ADUN untuk masa ini.
Sementara itu, bantuan keperluan asas akan diselaras oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Penduduk yang ditemui bersyukur atas keprihatinan kerajaan membantu mereka. Kami sambut baiklah apa yang YB Rina sampaikan. Semoga apa yang bantuan yang dia mau bagi itu harap dipercepatkanlah. Itu salah kami berterima kasih kepada YB atas apa yang dia bantuan-bantuan yang dia beri kepada keluarga kami. Kira-kira 15 penduduk hilang tempat tinggal dalam kejadian kebakaran yang memusnahkan 3 buah rumah di Kampung Muhibah kira-kira 5.18 minit petang. Seorang lelaki warga asing yang disyaki membunuh dan mencederakan rakan sekerja di sebuah rumah pekerja ladang di Kinabatangan ditahan Isnin lalu selepas 2 hari diburu polis. Suspek 40 tahun menyerah diri kepada orang awam sebelum ditangkap bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Kinabatangan. Dalam kenyataan pemangku Ketua Polis Daerah Kinabatangan ASP Pangeran Muhammad Zamri Pangeran Omar, penahanan suspek dijayakan bersama Jabatan Siasatan Jenayah di 7 Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah serta anggota Polis Tongot. Sebelum ini, suspek melarikan diri sejurus kejadian berkenaan sebelum menyerah diri kepada orang awam di kawasan sebuah ladang di Telupit, kira-kira 12 km dari lokasi kejadian. Polis juga merampas sebilah parang berukuran 37 cm yang dipercayai digunakan suspek. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Program Rakan Demokrasi Kuasa Orang Muda mampu meningkatkan keprihatinan dan komitmen golongan muda terhadap peranan mereka sebagai warga negara muda yang aktif. Setiausaha Politik kepada Menteri Kewangan Negeri Datuk Rina Jainal berkata, program ini menyediakan platform untuk belia memahami sistem demokrasi negara. Dengan pendedahan program seumpama ini dengan penglibatan bantuan daripada semua agensi terlibat seperti Kementerian Pendidikan di kawasan masing-masing dan usaha-sama bersama KBS untuk memastikan lagi para belia ini dapat kita jejaki dan memberi pendedahan yang lebih banyak dan khusus dalam kita meningkatkan kualiti sistem demokrasi di negara kita. Datuk Rina yang juga adun kukusan ditemui media selepas merasmikan pelancaran program Rakan Demokrasi Kuasa Orang Muda Zon Borneo di Kolej Vokasional Tawau. Program anjuran Kementerian Belia dan Sukan Persekutuan ini yang dilaksana skuad wanita harapan Sabah di sekolah-sekolah dan kolej vokasional. Program 20 siri ini dijalankan di seluruh negara, dijadual berakhir di Kuching, Sarawak awal Januari tahun depan. Tradisional Fiesta atau Trade Fiesta 2024 dijangka menarik 50,000 pengunjung ke Kompleks Sukan Sandakan. Program 3 hari menggabungkan konsep kesenian, tradisi, makanan dan gaya hidup itu bermula 27 hingga 29 Disember ini. Pengerusi penganjur ASMI Datuk Andi Yakin berkata, penganjuran Trade Fiesta merupakan antara usaha memertabatkan tradisi dan kebudayaan etnik Sabah yang dikomersial menjadi acara hiburan. 124 reruai menjual pelbagai makanan, aksesori, kosmetik dan produk kesihatan turut disediakan sempena program kali kedua ini. Ini adalah gabungan semua. Maksudnya secara tradisional, terus kita akan mengembangkan lagi, komersialkan lagi itu tradisional. Lepas itu kita ada vendor yang melibatkan artis. Kita gabungkan tradisi hiburan. ASMI ditemui RTM selepas menjadi tetamu segmen Jawab Dulu rancangan kami ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Penganjuran kali kedua Trade Fiesta ini dijangka mampu menarik 50,000 pengunjung. Program kali pertama berlangsung di Dewan Kebudayaan Penampang tahun lalu. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.